itu bolehlah buka muka surat 284 ya. Bab ini saya tulis sendiri dan saya ada berikan pada Ustazah Asma Harun untuk turut sama memberikan pandangan tentang bab tersebut. Alhamdulillah beliau bersetujulah 100% dengan apa yang saya himpunkan dalam bab ini. Jadi kalau kita tengok kalau kita boleh ingat semula, pengertian-pengertian dosa ini terbahagi kepada dosa kecil dan dosa besar. Dan Allah SWT itu mengampunkan semua dosa kecil selagi mana kita tidak melakukan dosa besar dan selagi mana kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT. Manakala dosa besar itu ada beberapa jenis, antara yang paling utama yang tidak ada pengampunan bagi Allah ialah dosa mensyirikkan Allah SWT. Pun begitu, sekiranya seorang manusia itu mensyirikkan Allah lalu menyedarinya dan memohon keampunannya ketika hayat masih dikandung badan, maka dia masih lagi diampunkan oleh Allah SWT. Manakala dosa besar lain ialah melibatkan nyawa orang lain seperti membunuh, menderhakai ibu bapa, dan juga menzalimi anak yatim, dan beberapa jenis dosa yang insya-Allah kita sebagai orang yang solat ni agak sukarlah, insya-Allah dengan perlindungan Allah tidaklah kita terjebak ke dalam dosa-dosa tersebut. Jadi kita mengharapkan agar segala dosa kecil yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah SWT agar kita beroleh syurga Allah, dan kita juga mengharapkan agar dosa kecil kita yang diampunkan ini akan menjadi asbab untuk kita tidak merasai panasnya api neraka. Walaupun sebentar kita tahu kita semua pendosa, kita semua melakukan dosa, tapi dalam masa yang sama kita tidak berputus asa daripada rahmat dan pengampunan Allah SWT sebab kita semua sedar dengan sesungguh-sungguhnya bahawa kita tiada daya untuk masuk ke api neraka. Meskipun dosa itu kita lakukan, namun kita juga sedar kita tidak mahu masuk ke dalam api neraka dan kita tidak salah untuk meminta daripada Allah agar dilindungi daripada api neraka. Jadi salah satu daripada usaha kita ialah kita mencari ilmu, mengenali dosa-dosa agar kita dapat kekuatan, diberikan panduan bagaimana untuk menjauhi diri daripada melakukan dosa tersebut sekadar mampunya kita, insya-Allah. Jadi hati ni adalah satu elemen sangat penting dalam diri manusia. Sehingga kan Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Oleh itu bukankah ada baiknya jika kalian mengembara di muka bumi ini dan dengan melihat kesan-kesan tersebut kita ni disuruh mengembara, berjalan, melancong, bergerak di muka bumi ini supaya apa? Hati-hati kita ini akan berakal, akan berfikir, melihat apa yang disaksikannya sepanjang perjalanan di muka bumi ini. Bermakna hati itu boleh berfikir. Jadi bila kita berjalan, bukan mata sahaja melihat, bukan telinga sahaja mendengar, bukan lidah sahaja merasa makanan yang baru, ataupun bukan hidung sahaja menghidu bau-bauan yang kita tidak biasa bau di tempat kita sendiri, tetapi hati itu Allah suruh dia berfikir. Au adhanu yasma'una biha, ataupun telinga-telinga yang mana mereka mendengarkan kebenaran yang sampai kepadanya. Contoh mendengar kebenaran ini mendengar aliran air sungai, mendengar ombak di lautan. Memang kita selalu dengar, tetapi apabila kita mendengar perkara-perkara ini, lalu pendengaran itu mendekatkan kita kepada rasa syukur kepada Allah SWT. Kita rasa alhamdulillah nikmatnya Allah SWT ciptakan alam semesta yang begitu cantik ini, memberikan ketenangan dan kedamaian untuk kita sebagai hamba-Nya. Subhanallah. Dengan lafaz-lafaz zikir mengingati Allah ini, maka ia akan memperkukuhkan iman kita dengan menggunakan pendengaran itu tadi. Maknanya ulama pun sebut, para mufassir sebut mendengar perkara-perkara yang benar, mendengar perkara-perkara yang baik, sehingga perkara-perkara ini akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi tadi kita tengok kita dituntut untuk berjalan di muka bumi ini untuk menggunakan hati kita untuk berfikir, kemudian menggunakan pendengaran kita untuk mendengar perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Lalu kita diberikan peringatan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata penglihatan yang fizikal ini yang menjadi buta, akan tetapi yang dibimbangi ialah jiwa-jiwa dan hati-hati yang menjadi buta, yang mana letaknya hati itu adalah di dalam dada. Nampak? Jadi di situ rupanya ada konsep buta mata hati. Hati itu boleh melihat,
dan hati itu boleh berfikir. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita berusaha agar mata hati kita ini tidak buta. Sebab itulah kita membahaskan koleksi dosa hati. Ya, jadi hati memainkan peranan sebagai alat memahami segala perintah Allah dan larangannya agar menjadi panduan hidup bagi orang yang beriman. Jadi cantiknya Islam itu kita dididik, kita diajar daripada hati yang paling dalam. Baik. Hati yang dinodai dosa akan membutakan pemiliknya daripada melaksanakan perintah Allah dengan baik. Jadi hati itu serupanya yang menjadi punca kepada pendorong seseorang itu melakukan dosa. Walaupun kadang-kadang orang itu tahu bahawa hakikat perkara itu adalah berdosa. Kenapa? Kerana akal dan hati itu sebenarnya dua perkara yang berbeza. Akal dia tahu ini dosa. Hati, apabila dia yang memberi perintah kepada akal, akal itu selalunya akan menuruti hati. Sebab itu bila hati itu dikawal oleh nafsu syahwat kata buatlah sekejap saja, teruskanlah. Akal boleh terpedaya. Akhirnya dia terjebak dengan dosa. Apabila hati tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, hati akan menjadi buta meskipun mata masih dapat melihat. Mata ni balik masih boleh lihat, tapi hati itu sudah tidak dapat lagi melihat kerana tidak mentaati Allah. Mata hati itu terletak di dalam hati yang dengannya manusia dapat membezakan antara yang benar daripada yang salah, antara keadilan daripada kezaliman dan antara realiti daripada fantasi. Jadi itulah dia ilham yang Allah SWT pandukan ke dalam hati kita, ya, agar kita mampu membezakan kebenaran dan kebatilan di samping akal yang dipenuhi dengan ilmu. Ilmu itu penting, tetapi hati juga sangatlah penting. Manusia berperanan menjaga hatinya laksana memelihara dan mendaulatkan raja yang sedang bertahta di singgasana kalbu. Jadi kalau kita tengok, asasnya ada dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, idza salahat salahal jasadu kulluhu, akan baiklah seluruh jasad dan tubuh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila buruk dan rosak ketulan daging itu, rosaklah seluruh tubuh badannya. Ala wahyal qalb. Tidak, dan ketahuilah bahawa ianya adalah hati. Sebab itu kita nak jaga hati kita. Sebab hati itu adalah ibarat panglima, ibarat raja kepada diri kita. Segala amal saleh seseorang insan serta pahalanya dinilai dan ditentukan berdasarkan niat yang dipasakkan di dalam hati. Sehinggakan ke tahap dia dalam peristiwa hijrah umat Islam daripada Mekah ke Madinah, diriwayatkan sekali lagi dalam hadis Sahih Bukhari, yang mana di kalangan mereka muhajirin yang sangat mulia ni, kedudukannya sangat tinggi ya di sisi Allah SWT. Para muhajirin ni perempuan ya, mereka disebutkan sebagai ahli syurga lah yang pertama kan, muhajirin, ahli badar ya antaranya. Tetapi di kalangan mereka ada seorang yang nilaian hijrah ni tidak sama dengan orang lain. Kenapa? Kerana dia telah berhijrah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tetapi semata-mata kerana seorang wanita cantik yang ingin dinikahinya. Jadi wanita itu dikenali sebagai Ummu Qais, ya, Ummu Qais. Tapi nama sebenarnya kita tidak tahulah, begitulah cantiknya hadis ni. Kalau bercerita tentang keaiban seseorang, tentang keburukan lelaki ini yang berhijrah kerana Ummu Qais ini, tidak boleh dinyatakan siapakah nama sebenar lelaki ini. Dan wanita itu pun hanya kita ketahui nama gelarannya. Lelaki ini digelar sebagai apa? Muhajir Ummu Qais, iaitu seorang yang berhijrah semata-mata kerana wanita Ummu Qais ini. Nilaiannya tidak sama dengan yang lain. Walaupun dia susah meninggalkan segala harta bendanya sama seperti muhajirin yang lain, tetapi di sisi Allah tiadalah sama dengan mereka yang benar-benar ikhlas meninggalkan Mekah kerana Allah. Jadi kita di sini, kita nilai balik diri kita. Nilai semula hati kita. Apakah niat kita apabila kita menghadirkan diri ke pejabat dan bekerja? Apakah niat kita dalam berkhidmat? Alhamdulillah kita terpilih untuk menjadi pegawai-pegawai yang bekerja di menara di BKL kan. Jadi apa sebenarnya niat yang kita telah pasakkan dalam hati kita untuk berada di bawah naungan di BKL ini?
Masya Allah, DBKL adalah suatu badan entiti yang sangat penting yang memberikan hikmat kepada masyarakat. Betapa tingginya nilaian kita jika kita bekerja di sini memang kerana Allah, beribadah kepada Allah agar kita dapat memberikan kemudahan dan fasiliti kepada masyarakat di Kuala Lumpur. Masya Allah, alangkah besarnya pahala kita. Dan alangkah besarnya nilaian pahala kita berkorban, kita bekerja dan mengeluarkan segala tenaga kita untuk khidmat di DBKL ini. Jadi lihat betapa pentingnya nilaian niat itu sendiri tidak akan sama pula dengan mereka yang menghadirkan diri. Secara fizikalnya kelihatan sama, datang office, datang pukul 8, balik pukul 5, tetapi mungkin hitungan pahalanya tidak akan sama. Jadi kita harap semoga kita semua ini di kalangan mereka yang tidak muflis pahala di akhirat kelak, biar kita telah spend masa kita sama banyak 24 jam setiap manusia, tetapi pahalanya mudah-mudahan apa yang kita peroleh ini sangat berbaloi untuk menjadi bekalan kita di alam akhirat. Baik, sekarang kita akan masuk lagi yang lebih dalam, iaitu pengertian hati. Ni panjang sikit perbahasan dia. Hebat para ulama kita ni, dia dah bahas tentang diri manusia ni sampai hati tu pun ada pelbagai angkatan. Masya Allah, kita orang Melayu kita sebut hati je. Jadi kalau kita tengok pengertian hati, sambil-sambil saya warna lah ya. Hati disebutkan dalam Al-Quran beriringan dengan elemen seangkatannya, termasuk qalb, akal, lub dan fuad. Ini dia. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai perkara-perkara berikut. Qalb, akal, lub dan fuad. Jadi kita tengok, lafaz qalb disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran, manakala fuad disebut 3 kali dalam beberapa situasi dan dimensi. Kalau dia makin banyak pun maknanya makin penting lah. Jadi kita tengok contoh dalam surah Al-Mulk, Allah menggambarkan qalb sebagai satu anugerah yang diberikan seiring dengan nikmat pendengaran dan penglihatan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan, nampak, asam wal absar wal afidah, serta hati. Kenapa di sini disebut afidah, ya? Hati, kerana di situlah letaknya keadaan bersyukur, untuk kamu bersyukur. Hati itu dia melahirkan rasa syukur. Jadi hati yang melahirkan rasa ni disebut sebagai fuad. Qalilam ma tashkurun, amatlah sedikit kamu bersyukur. Ini hakikat bahawasanya manusia ini sangat ramai yang tidak bersyukur. Na'udzubillah. Jadi astagfirullahaladzim, kalau kita muhasabah balik diri kita lah takat hari Jumaat ni kan, sejauh mana sebenarnya kita telah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, paling kurang kita tengok nikmat-nikmat oksigen. Bila Allah tarik nikmat itu, walaupun oksigen itu ada, tetapi mereka tidak mampu menyedutnya seperti apa yang berlaku pada sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita yang diuji dengan COVID-19 pandemik. Maka di situ kelihatan suatu nikmat yang ditarik semula. Ketika adanya nikmat itu, mungkin kita tidak bersyukur, tetapi apabila ditarik nikmat itu, maka akan dikenang dan di situlah akan mewujudkan rasa kesyukuran. Jadi sebenarnya ujian-ujian penyakit ini adalah juga nikmat daripada Allah supaya manusia itu kembali merasakan syukur dan menghargai nikmat kesihatan yang diberikan sebelum ini. Okey, jadi kalimah fuad pula melibatkan perasaan yang muncul daripada perbuatan hati, seperti perasaan takut, berani, tetap hati, rasa syahwat, tamak, marah, bakhil dan hasad. Jadi itu yang saya sebutkan sebentar tadi. Hati itu qalb. Apabila qalb itu melahirkan perasaan, perasaan ni ada banyak kan? Maka perasaan itu yang menjadi dinamakan hati yang bersifat fuad. Fuad itu adalah perasaan-perasaan yang lahir daripada hati itu tadi. Dan perasaan itu macam-macam lah. Antara perkara yang disebutkan ini, antara perasaan-perasaan ini berpusat di hati atau qalb dan boleh berubah-ubah menjadi positif dan negatif. Jadi kita tahu hati kita ni kadang dia jadi baik, kadang-kadang pun dia jadi ada juga cenderung pada rasa nak marah ke kan, ataupun rasa bakhil, kedekut ke, ataupun rasa hasad dengki. Tak tahu, tiba-tiba je rasa macam tak seronok tengok orang lain dapat benda tu. Tak sama ada kita mungkin pernah mengharapkan perkara itu, tapi kita tak dapat, ataupun tak pernah terfikir pun untuk mendapatkan perkara tersebut. Tapi apabila kita melihat orang lain memperolehi keadaan tersebut, lalu orang itu berbahagia dengan apa yang diperolehinya, tiba-tiba muncul rasa hasad. Nampak? Jadi
kemunculan perasaan hasad, bakhil, marah dan lain sebagainya kadang-kadang tidak diniatkan pun, tidak sengaja, tapi dia boleh hadir. Kenapa? Kerana qalb itu, hati itu sifatnya adalah berbolak-balik. Namanya pun qalb, daripada bahasa Arab qalbun, maksudnya qaliba, boleh berbolak-balik, ya. Boleh ditwistkan dengan begitu mudah. Innal qalba fi asba'aini min asabi'ir rahman, dalam hadis sesungguhnya hati manusia itu ada berada di antara celah dua jari Allah, yuqallibu ma yasha. Allah boleh terbalikkan begitu saja. Begitu mudahnya qalb itu berbolak balik. Maka demikianlah juga qalb itu juga boleh melahirkan pelbagai perasaan yang boleh berbolak balik. Kadang-kadang rasa sayang, tapi tiba-tiba boleh timbul benci. Dan kadang-kadang dahulunya cinta setengah mati, sekarang macam terbaliknya pula kan, berlawanan pula dengan cinta tersebut. Kerana itu adalah fitrah hati. Dan pusat-pusat daripada perasaan ini adalah terletak di dalam hati, maka dengan itulah kenapa kita sentiasa meminta Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menetapkan hati kita di atas jalan yang benar. Okey. Jadi kita tengok dalam ilustrasi bergambar ini, bagaimana sebenarnya kedudukan hati, akal dan juga fuad. Kalau kita tengok hati ni, qalb secara maknawinya ialah apa perasaan, apa yang mendorong kepada perasaan dan apa yang mendorong kepada akal untuk mengambil tindakan. Jadi dia boleh dorong perasaan untuk mengikut perasaan dia, atau dia juga boleh mendorong kepada akal untuk mengambil tindakan berdasarkan rasional dan logik. Jadi kedudukan dia di tengah-tengah. Sebab itu yang ini perlu dijaga, supaya apabila yang tengah-tengah ini dijaga, dia dapat mengawal selia dan menyeimbangkan kedua-dua elemen akal dan perasaan dalam diri dia. Contoh di sini, apabila hati mengawal akal, maka dia melahirkan as-sidqu, sifat jujur. Kemudian di sini ada lagi al-ihsan, rasa ihsan, rasa diperhatikan oleh Allah, ataupun dapat seolah-olah beribadah, seolah-olah dia melihat Allah SWT. Menimbulkan rasa tawaduk, walaupun contohnya berada di kedudukan yang tinggi dan di pangkat yang dihormati dalam masyarakat, tetapi masih ada rasa tawaduk dan rendah diri bahawa dirinya pada hakikatnya adalah seorang manusia biasa. Begitu juga as-sabr. Sabar ini adalah sesuatu yang disokong oleh akal. Apabila akal itu dapat mengawal diri, maka kemarahan juga dapat dikawal. Disitulah lahirnya sabar. Sebab itu perempuan kadang-kadang diuji dari sudut ini. Dari sudut bagaimana akalnya dapat mengawal hatinya, bagaimana hatinya dapat mengawal akalnya agar memanipulasikan kesabaran di atas kemarahan. Dan begitu apabila kita melihat pula contoh perasaan takut tadi, perasaan tamak, perasaan marah, bakhil, hasad, dengki dan lain sebagainya. Baik, qalb yang hebat akan mampu mengawal selia kedua-dua aspek tersebut. Manusia hanya memiliki satu hati yang melahirkan pelbagai perasaan. Satu je hatinya, walaupun kalau kita tengok perasaannya macam-macam, 2, 4, 6, 7 ni contoh 7 ni, sebenarnya banyak lagi perasaan lain. Perasaan cemas, perasaan bimbang, perasaan risau akan masa hadapan, itu semua perasaan, banyak lagi yang lain. Jadi hakikat yang mengawal tu hanya satu saja, iaitu hati. Dan Allah SWT dah nyatakan bahawa hati manusia itu satu. Allah tidak sekali-kali menjadikan seorang manusia mempunyai dua hati dalam rongga badannya. Ya, ma ja'alallahu qalbaini wa ma ja'alallahu fil mar'i, ma ja'alallahu qalbaini fi jawfi, anak tak berapa ingat, tapi ada dah disebutkan ayat tersebut, ya, bagaimana manusia sebenarnya hanya ada satu hati. Dan hati juga digambarkan mempunyai kemampuan untuk melihat sehingga melahirkan perasaan yang menilai apa yang dilihatnya. Firman Allah Ta'ala, hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Itu contoh tu, Masya Allah. Jadi sebab itu hati itu boleh menilai dan hati itu juga boleh melihat pada hakikatnya. Jadi hati dalam bahasa Arab disebut sebagai qalb. Sering kali juga diterjemahkan ke bahasa Melayu sebagai kalbu. Orang Melayu kan suka cakap dalam sanubari kalbu. Rupa-rupanya datang daripada perkataan bahasa Arab juga. Sebahagian ulama mentakrifkan hati seiringan dengan takrifan akal dan fuad bagi memberikan gambaran menyeluruh tentang makna hati yang paling hampir dengan apa yang dimaksudkan dengan wahyu. Maksudnya ada setengah ulama kata hati itu
dia sama dengan akal dengan fuad ni sama. Sebab konsep tugas dan dia tu sama kan, kalau kita tengok tadi kan, dia integrated antara tiga aspek ni kan, hati, akal dan fuad. Namun sebenarnya kalau diperhalusi lagi, kita dapati bahawa ia lebih terperinci. Masing-masing ada peranan masing-masing. Contoh di sini, Syekh Al-Ghamidi kalau tak salah, betul, Syekh Adnan Al-Ghamidi, dia merangkumkan demikian. Nanti kita tengok rangkuman dia. Akal, fuad dan juga qalb. Akal ialah keupayaan fitrah dan alat untuk mengawal tingkah laku manusia berdasarkan pencapaian ataupun pemahaman fizikal material yang menyeluruh. Kalau perasaan adalah medium perhimpunan segala emosi yang dikesan melalui deria panca inderanya. Jadi apa yang dia rasa daripada panca indera mempengaruhi perasaannya. Itu dia jadi fuad, jadi rasa. Manakala qalb ialah tempat perhimpunnya akal dan perasaan yang memimpin kedua-duanya agar dapat berfikir secara waras. Jadi bila dihimpun akal, bila dihimpun dengan rasa, maka dia akan jadi qalb. Ini takrifan lain lah, okay, untuk memahami dengan lebih lanjut. Okey, sekarang kita nak tengok pula tentang perbezaan antara ni agak sukar ni, saya rasa macam agak sukar sebenarnya, tapi memang ada pada diri manusia, dada, sadar, jantung, qalb, kemudian hati, fuad dan juga lubuk hati. Tu dia. Dia lebih dalam lagi lah. Jadi saya rasa yang ni mungkin pada masa-masa akan datang insya-Allah, kalau dah tiba masanya, kita boleh tengoklah ke situ. Jadi Ustazah mungkin nak bawa sikit tentang konsep hippocampus, iaitu ini penemuan saintifik, tapi sebenarnya benda ni dah lama dibahaskan oleh ulama. Rupa-rupanya ada pun scientific evidence-nya. Dalam otak kita ni ada satu bahagian nama hippocampus yang menyimpan memori ingatan termasuk suka duka yang melanda jiwa dan perasaan. Jadi dalam hippocampus ni lah dia akan boleh recall balik apa yang berlaku dahulunya. Sebab tu ada kisah apabila dipindahkan otak seorang yang hampir mati kepada otak orang yang dah mati ni, diambil otaknya untuk menyelamatkan otak seseorang yang sudah nazak, sebab ada masalah gangguan pada ingatannya, macam ada kerosakan pada brain damage lah lebih kurangnya. Rupa-rupanya bila dia terima otak baru tu, dia boleh ada memori, beberapa memori yang disimpan oleh si mati tu, Masya Allah. Dan rupanya itulah disimpan dalam hippocampus. Jadi inilah juga nanti kelak yang akan dibangkitkan bersama dengan manusia di akhirat kelak. Sebab itu nanti bila di akhirat, kita ada memori dalam dunia ini. Kita ingat apa yang kita buat dalam dunia ini dan kita akan bersedia menjawab pertanggungjawaban di atas perbuatan-perbuatan dosa dan pahala yang telah pun kita laksanakan satu ketika dahulu. Cuma manusia ini diceritakan dalam Al-Quran, ada yang akan jujur ketika menjawab persoalan di mahkamah akhirat, namun ada juga yang akan cuba berbohong dengan menafikan perbuatan dosa yang telah dilakukannya di dunia ini. Jadi apabila dia berbohong, bukan kerana dia lupa, hippocampus tu ada lagi dalam memori dia tu, dibangkitkan bersama dia ketika hari mahsyar nanti. Tetapi perbuatan dia menafikan adalah sebenarnya perbuatan berbohong. Dan itu akan dihisap ataupun akan dinilai nanti oleh Allah SWT, bahkan akan dinafikan pembohongan yang dia cuba lakukan di mahkamah akhirat kelak. Okey, baik, jelas ya. Dosa-dosa hati. Ini yang kita nak fokuskan pada hari ini supaya kita dapat bersama-sama bekerja dan berusaha agar kita dapat dihindari daripada terjebak melakukan dosa hati. Untuk dosa hati ini, Ibnu Taimiyah memberi contoh beberapa perkara yang sering tidak disedari oleh orang, seperti perkara yang mengelirukan iman, mencipta amalan bid'ah tanpa dalil yang jelas, rasuah, menunjuk-nunjuk, berbangga diri, iri hati, sombong dan berjiwa munafik. Itu merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan dosa hati. Dan berjiwa munafik ini adalah orang yang sebenarnya menyembunyikan kekufurannya, keingkarannya kepada Allah SWT, tapi berpura-pura menjadi orang yang beriman. Dan munafik juga ada terbahagi kepada munafik akhlak. Kalau munafik akidah tu memang besarlah dosanya ya. Dan munafik akhlak ini pula ialah apabila berpura-pura baik. Sedangkan pada hakikatnya tidak. Jadi perkara itu jika dibiarkan boleh mendorong kepada munafik yang lebih dahsyat, maka dengan itu marilah sama-sama kita amalkan doa agar kita dijauhi daripada nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna
Na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada sifat nifaq. Ya. Antara dosa hati juga adalah apabila hati mula meninggalkan keikhlasan dalam beramal. Na'udzubillah. Maknanya kenapa? Kenapa dia jadi dosa? Sebab apabila manusia melakukan suatu perkara itu bukan kerana Allah tetapi semata-mata untuk ditunjukkan kepada manusia lain. Contohnya dia rajin tapi rajin untuk mendapatkan habuan-habuan dunia. Ataupun dia menunjukkan inisiatif-inisiatif yang banyak dengan tujuan untuk memperolehi ganjaran pujian di dunia. Bukan kerana Allah SWT. Maknanya dia tidak ikhlas. Dia bukan buat perkara itu untuk ibadah. Atau dia tidak buat perkara itu sebagai tanggungjawabnya merupakan khalifah di muka bumi ini, hamba kepada Allah ataupun petugas di tempat-tempat tertentu, tetapi dia melakukannya semata-mata kerana tujuan-tujuan duniawi, sama ada itu harta, pangkat, nama baik dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu dosa. Dan tidak bertawakal kepada Allah dalam pelaksanaan tugas dia meletakkan segala kekuatan dan keyakinan akan kejayaan di atas dirinya sendiri. Maka di situ dia tidak bertawakal kepada Allah. Keadaan ini boleh menyebabkan seseorang itu akan terjebak dalam keputusasaan yang luar biasa apabila apa yang diusahakan itu kelak tidak berjaya. Kenapa? Kerana pada asalnya daripada awal tidak bertawakal kepada Allah. Sebab itu kita mulakan setiap amal perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu simbol bahawa kita melakukan ini kerana Allah dan kita kembalikan natijahnya kepada Allah. Yang ketiga, hilang pengharapan daripada mendapat rahmat Allah SWT. Yang ini sejenis penyakit hati yang mana dia merasakan bahawa Allah tidak sayang dia. Ataupun dia merasa putus asa, rasa kecewa dengan apa yang berlaku. Dan dia hilang harapan kepada rahmat Allah SWT. Ini dalam keadaan sihat dan waras. Bukan dimaksudkan dalam keadaan sedang mengalami mental depression. Kalau sedang mengalami tekanan jiwa itu lain. Kira hitungannya lain. Orang yang sakit tidak akan dihisap sama dengan orang yang sihat. Kemudian lagi, antara dosa hati juga ialah sirna rasa takut akan azabnya. Ada orang dia memang tak takut dengan dosa. Walaupun dia disebut jangan buat gitu nanti dosa. Dia kata tak apa, kubur masing-masing. Dia memang tak takut. Itu sejenis dosa hati. Sebab sepatutnya at least hati itu rasa gerun. Sebab itu adalah suatu dosa. Kan? Ada orang yang macam kita pernah dengar cerita sebelum ni kan. Dia takut sebenarnya nak mencuri susu di kedai, tapi sebab terpaksa anaknya tak ada tempat dan dia dah tak tahu nak minta kepada siapa lagi, dia rasa dia terpaksa. Walaupun hakikatnya kalau kita tengok dalam hukum fiqhnya dia masih belum boleh dikira terpaksa, tapi ialah dengan kecetekan ilmu contohnya kan, dia boleh mendorong kepada perbuatan tersebut. Tapi dia ada rasa takut. Sebenarnya tahu dia dosa, dia pun sedih, dia buat dosa. Di situ maka ada peluang keampunan Allah SWT. Sekarang yang kita fokuskan di sini ialah sirna rasa takut akan azabnya. Dia tak takut. Dia mencuri tak takut, dia merompak tak takut, dia membunuh tak takut, dia berzina tak takut. Memang tidak ada rasa bersalah sama sekali. Itu dosa hati. Kemudian contoh lain ialah pudar kesabaran menghadapi ujian dan ketentuannya. Jadi ini pun dalam keadaan sihat walafiat ya, badan sihat lagi, kuat lagi, tapi dia kata saya dah tak sabar, saya dah tak terima semua ni lagi. Semua ini adalah sangat kejam kepada saya. Walhal badan sihat lagi, boleh usaha lagi, tapi dia dah putus asa. Di situ berlaku dosa hati. Ini berbeza dengan orang yang dalam keadaan tekanan yang luar biasa dan dia terganggu. Tekanan tersebut mengganggu jiwa dia, mengganggu fizikal dia, maka dia sakit. Apabila dia sakit, kita dah tak ambil kira dah apa yang dia cakap ya. Dah tak boleh kira sebagai dosa. Itu adalah keadaan dia sedang dalam keadaan hilang akalnya sehingga dia meracau-racau contohnya. Dosa hati lagi ialah hati yang meninggalkan jihad serta amal ma'ruf nahi munkar. Saya minta izin minum sekejap ya. Hati yang meninggalkan jihad. Hati tu dah tak rasa nak berjihad. Bila orang kata jom kita tolong agama Islam ni. Kita tolong saudara kita di Palestin ni. Dia kata tak apa lah, itu hal dia lah, saya tak peduli lah. Benda tu kalau ada dalam hati kita rasa saya tak maulah campur dengan urusan-urusan tu semua, jihad-jihad ni saya tak mahu tahulah. Saya nak urus diri saya sendiri. Yang tu dah ada dosa di situ. Sebab at least walaupun kita tak boleh tolong secara fizikal ke ataupun secara financial, contoh ada masalah kewangan, kita pun tak dapat nak derma ke untuk mereka yang tak bernasib baik yang sedang berjihad ni.
At least hati kita sokong dia. Kan. Saya doakanlah mudah-mudahan umat Islam yang sedang dizalimi dan dianiaya di muka bumi ini akan akhirnya dibantu oleh Allah SWT. Cukup setakat tu. Jangan sampai hati ni terus tak nak, saya tak mau tahulah. Itu hal diorang. Itu kita bimbang, dia akan jadi dosa hati. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh kita nampak kemungkaran berleluasa. Tapi kita tak mampu nak tukar. Kalau kita mampu tukar dengan tangan kita, tukarlah. Dengan kuasa kita, buatlah. Tapi kalau kita tiada kuasa, tiada daya, apa yang kita boleh buat? Hati kita kena mengingkari perbuatan kemungkaran tersebut. Kita kena kata, ya Allah, saya tak suka benda ni berlaku, ya Allah, tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa. Cukup setakat tu. Tapi kalau hati menafikan, hati kata, tak apalah, buatlah maksiat-maksiat tu, tak ada masalah. Itu semua hal dia orang. Hati begitu dah jadi berdosa. Boleh faham ya maksud saya ya, perempuan ya? Jadi benda ni sebenarnya duduk di hati je. Dia tak ternampak pun pada zahirnya. Tapi kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari masa ke semasa, tentu kita akan berusaha untuk menghindarkan hati kita daripada terjebak dengan dosa-dosa tersebut. Jadi, dosa hati pernah dirakamkan dalam salah satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW ketika Perang Tabuk. Al-Quran menggambarkan keadaan segelintir kecil sahabat yang tidak sunyi daripada dosa hati seumpama ini sehingga sahabat tersebut memohon keampunan daripada Allah SWT. Peristiwa ini dirakamkan dalam surah At-Taubah. Ada cerita rupanya dalam Perang Tabuk ni, masa tu suasana sangat panas terik, ya, bulan puasa lagi, jadi nak dapat air susah, bekalan makanan pun makin habis dan perang lama, kalau tak salah sebulan ya, nak menunggu peperangan tersebut. Ada yang dalam hatinya dah sudah mula merasa dah mula fikir yang bukan-bukan kan. Jadi di sini bila mereka sedar selepas mereka menang tu, mereka pun bertaubat. Allah SWT ceritakan peristiwa tersebut. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Laqad taballahu 'alan nabi, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, wal muhajirin wal ansar, dan orang-orang muhajirin dan ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Masa itu ke medan perang ada situasi yang sangat sukar, itu yang saya cakap tadi, panas kan, susah dapat air. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim, setelah sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang. Maksudnya apa? Ada perasaan nak patah balik sebab letih sangat. Allah sangat menguji kesabaran lah perempuan. Bayangkanlah kalau kita dalam keadaan macam tu. Kita ni pun sekarang ni pun keadaan musafir, bukan dalam keadaan panas terik, tapi bila kita rasa ya Allah susahnya, nak berhenti tak dapat, nak solat masjid tutup kan. Lepas tu pergi stesen minyak ke nak membuang, contohnya tiba-tiba bilik air pun dia tutup sebab sekarang ni bila masjid tutup kan stesen minyak menjadi sasaran bilik air kan. Setengah stesen minyak ni dia tutup, dia kata tak ada air, tapi dengar je bunyi air tu ada. Jadi kan kadang-kadang tu rasa ya Allah kenapalah aku musafir, baik aku tak payah musafir, contohlah kan. Ada rasa ujian tu rupa-rupanya ada zaman dahulu. Tapi ini dalam medan jihad. Dalam medan jihad tidak boleh begitu kan. Jadi innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Allah ampunkan dosa mereka. Allah faham. Ya, Allah sangat memahami kelemahan hamba-Nya. Selagi mana kita memohon ampun pada Allah SWT, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah SWT. Ni pun muhasabah untuk diri saya sendiri. Baru-baru ni hantar anak pergi balik sekolah asrama tahfiz kan di Terengganu kan. Allah, ujian kan, sebab tak semua homestay dan hotel boleh terima. Kita ada anak-anak kecil ni, bukan semuanya dah vaksin kan. Jadi ada yang nak vaksin 2 dos. Sedangkan budak-budak kecil ni memang tak adalah. Kita nak tinggal kat rumah tak boleh lah. Dan mereka masih kecil, jadi kita bawa pergi semua. Dan SOP kita sangat baik. Alhamdulillah lah, kita SOP sampai tak makan di kedai, semua masak sendiri, itu nak jaga. Cuma dah kita jaga pun masih ada lagi cabaran-cabaran. Namalah musafir kan. Jadi jangan sampai kita ada rasa putus asa dengan rahmat Allah. Kita mohon ampun pada Allah SWT. Ini semua adalah perjuangan kan. Okey, muhasabah untuk diri sendiri. Alright. Jadi
Inilah kisah yang berlaku ya pada mereka, sampaikan pada waktu itu kan. Umar Ibn Khattab sendiri meriwayatkan bahawa kepanasan itu dirasakan seolah-olah tengkuk leher mereka hampir terputus akibat kehausan yang teramat sangat. Masya Allah. Kalau banding kita musafir ni yang saya sebut tadi, takat bilik air nak beratur, hotel tak terbuka untuk semua orang, apa lagi, dine makanan, restoran-restoran pun tak buka untuk dine in kan. Semuanya kena queue untuk beli, bawa balik dan lain sebagainya. Jauh bezalah dengan ujian yang mereka lalui pada ketika itu. Itu pun dinilai. Jangan sampai hati kita ini menafikan jihad. Ya. Namun di sebalik kekuatan fizikal yang mereka buktikan, terdapat sebahagian mereka yang sebenarnya menyimpan rasa kepayahan dan keberatan jauh dalam hati mereka tanpa menzahirkannya. Jadi di kalangan para sahabat ni, walaupun fizikalnya dia tak cakap apa-apa, dia tak komplain pun, dia diam je kan. Tapi dalam hati tu, ya Allah, dia ada rasa macam-macam perasaan. Dia ada rasa macam, Allah, kenapa jadi macam ni? Panas sangat ni. Minum air pula susah nak dapat kan. Panas kalau ada air tak apa lagi. Panas tak ada air lagi. Macam mana ni? Kan? Jadi maklumlah pada zaman itu kan, bergantung kepada oasis semata-mata di padang pasir yang gersang seperti itu. Tetapi perasaan tersebut ditegur oleh Allah dalam wahyunya. Lalu mereka pun bertaubat dan memohon keampunannya agar mereka tidak tergolong dalam kalangan para pendosa hati. Okey, dah 1:13 ya. Jadi saya rasa cukup untuk setakat ni. Saya tutup dengan ayat Al-Quran ini. Kita buka 15 minit kot untuk Q&A sekiranya ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain, peringatan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman agar tidak ditutup pendengaran telinga, penglihatan mata dan pandangan hati, kerana yang demikian itu akan menjauhkan manusia daripada memperolehi hidayah dan petunjuk. Jadi kita ni kena celikkan mata hati kita lah. Ibaratnya mata, telinga kita semua ni kita kena pakai betul-betul untuk memaksimalkan pendekatan ibadah kita kepada Allah SWT. Qul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu, in akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu, wa khatama ala qulubikum, dan ia pula memeteraikan atas hati kamu. Maksudnya Allah tutup pula hati, tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi, siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu? Tak ada siapa. Kalau Allah tutup jalan-jalan ni, maknanya tertutuplah segala hidayah. Unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Lihatlah bagaimana kami berulang-ulang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara. Dalam pada itu mereka tetap juga berpaling dan juga ingkar. Maknanya ini satu peringatan dan juga suatu berita gembira kepada kita, kerana kita alhamdulillah yang hadir pada tengah hari ini menunjukkan bahawa telah Allah bukakan hati kita, Allah buka pendengaran kita, Allah bukakan mata kita, Allah tampakkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang insya-Allah akan kita perolehi apabila kita mampu menghadirkan diri dalam kelas-kelas pengajian seperti ini. Yang mana kelas ini sifatnya tidak wajib kan? Tidak wajib, tidak ada poin tambahan kan? Untuk urusan-urusan dunia memang tidak ada apa-apa poin yang kita perolehi, melainkan kita akan beroleh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian kerana majlis-majlis ilmu seperti ini akan dinaungi oleh malaikat rahmat yang Allah hantarkan daripada langit sana menaungi kita kerana kita sedang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan mereka yang Allah bukakan hati, bukakan pendengaran, bukakan pandangan mata kita agar sentiasa melihat kebaikan, melihat kebenaran dan cuba melaksanakan segala ilmu-ilmu baik, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan juga keringanan dan kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah agar kita semua beroleh kejayaan yang baik di dunia dan akhirat. Baik, alhamdulillah dah 1:16 minit. Jadi saya rasa mungkin cukup dulu setakat ini untuk kita buka sedikit ruangan bagi soal dan jawab sekiranya ada. Boleh kita buka, kalau ada yang nak tanya boleh tanya terus melalui mikrofon ataupun melalui chat kolom sekiranya ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya nak tanya,
Akak pernah terbaca lah tentang hati ni Ustazah. Sekiranya kita terdetik saja untuk lakukan perkara yang tidak baik, tapi kita tak lakukan lagi. Okey, adakah dia dianggap sebagai satu dosa? Kalau tak silap saya, ada ahli-ahli sufi yang mengatakan bahawa dia nak menjaga hati itu sehingga hati, tapi dia pernah mengadu pada Rasulullah bahawa hati dia tu tak boleh dikawal untuk berniat tidak baik. Kalau berniat baik tak apalah, dan bila niat tidak baik tu akan dicatat oleh malaikat sebagai satu dosa. Betul ke Ustazah? Hurai sikit. Okey, terima kasih pada Puan ataupun Cik Jalila yang bertanya. Puan. Soalan yang sangat Puan ya, okey. Soalan yang sangat baik. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik. Jadi sebenarnya ada dalil lain juga yang menyebutkan hadis, cuma saya tak ingat hadis qudsi ataupun hadis nabawi, disebutkan bahawasanya selagi sesuatu amalan itu, hadis qudsi kalau tak salah, selagi satu amalan itu terdetik dalam hati Bani Adam, jika itu adalah amalan yang baik, maka akan dicatat pahala bagi niat tersebut. Dan apabila dilaksanakan niat tersebut, maka dia akan memperoleh ganjaran pahala antara 1 hingga 10 hingga unlimited ganjaran, bergantung kepada keikhlasan, penerimaan Allah SWT terhadap amal baik yang kita lakukan. Tapi jika seorang hamba itu terdetik pada hatinya niat untuk melakukan satu keburukan, tidak akan dicatatkan sebarang dosa baginya dalam kitab amalan. Namun apabila dia melaksanakan keburukan tersebut, menjalankan niat yang sudah dirancangkan di dalam hatinya, maka barulah dicatatkan baginya satu kesalahan hinggalah ke-10 berdasarkan kadar kesalahan tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menjawab persoalan tadi. Hakikatnya yang buruk itu tidak mudah dicatatkan oleh Allah SWT. Begitu rahmatnya Allah SWT kepada kita. Kalau sekadar lintasan hati, sebab bila kita nak berbicara tentang niat ni pun, nak sampai ke niat ni ada perjalanan juga. Dia mula-mula ada satu lintasan kan, kemudian menjadi bisikan ke, menjadi ilham ke, dia ada macam-macam. Sampailah dia akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan. Masa tu baru jadi niat. Dia kata saya akan buat benda ni. Masa tu baru jadi niat. Itu pun ketika sudah menjadi niat, jika dianya buruk dan tidak jadi dilakukan, akan hilang begitu saja insya-Allah. Ustazah, yang duk cerita pasal Saidina Umar, dia tak nak tinggal di tanah haram. Dia kata bila tanah haram kita buat perkara baik, perkara itu akan dapat 10 ganjaran. Tapi bila dia kata dia takut kalau dia buat perkara buruk, dia akan mendapat 10 juga dosa. Ustazah boleh komen sikit? Okey, riwayat itu diragui kesahihannya ya, Puan Jalila. Jadi kadang-kadang banyak buku kita bimbang juga bercampur-campur dengan elemen-elemen riwayat-riwayat yang sama ada tidak sahih ataupun bahkan daripada unsur-unsur Syiah. Terutama yang saya perasan ni, unsur Syiah banyak masuk, dia memainkan emosi. Jadi bila orang baca tu kadang nak menangis, rupanya palsu. Jadi Alhamdulillah bila kami, tim kami buat buku ni, buku dosa-dosa akhir zaman ni, Alhamdulillah kami telah pilih hadis-hadis yang terbaik. Sebab kita bimbang kita menyebarkan fahaman-fahaman yang tersasar akibat daripada himpunan hadis-hadis yang tidak benar tu tadi. Ya. Jadi dianjurkanlah untuk berpegang pada buku-buku yang jelas sahih penulisannya dan sahih sumber-sumbernya. Contohnya buku yang kita bawa ni lah. Jadi kalau Puan Jalila tengok cara saya bawa buku ni pun, tajuk ni walaupun tentang hati, saya tak petik daripada riwayat-riwayat lemah yang tidak ada sandarannya. Sebab selalunya bila bercakap pasal hati ni, dia akan bawa kepada pandangan-pandangan daripada kalam-kalam yang riwayatnya tak tahu dari mana sumbernya. Tapi memang sedaplah dibaca. Tapi kita nak berhati-hati di akhir zaman insya-Allah. Ya, kita pilih yang sahih. Okay? Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okay, baik. Sama-sama. Ada soalan yang berikutnya di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahap amalan zikir secara terang-terangan berbanding dengan zikir dalam hati? Yang penting pada zikir, kita tengok balik apa makna zikrullah. Terima kasih kepada Puan ataupun Cik Fawaidah yang bertanya. Apa maksud zikrullah? Zikr ialah mengingati. Allah ialah Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kita.
Jadi tujuan zikrullah ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini ada pelbagai bentuknya. Ada pelbagai medium dan pelbagai caranya. Sama ada itu dilafazkan dengan cara zikir, dengan lisan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan bertafakur dan tadabbur, dan menatijahkan kepada keadaan yang mana selepas kita berfikir dan bertadabbur, kita ingat Allah SWT, lalu kita sebut Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Kita sebut sekali saja. Tetapi sekali yang kita sebut itu adalah natijah daripada proses berfikir beberapa minit atau beberapa jam untuk memahami konsep ciptaan Allah SWT. Kata hadis, tafakkaru fi sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berfikir, tafakkur, melihat kebesaran Allah itu lebih mulia daripada beribadah setahun lamanya. Maksud dia apa? Maksudnya ialah bukannya makna kita tinggalkan ibadah, kita bertafakur. Sebenarnya tafakur itu ibadah, kan? Tetapi maksudnya kita yang mampu untuk mengingati Allah dengan melalui proses-proses berfikir ni. Contoh macam sekarang ni, kita menghayati dan berfikir tentang hati sehingga natijahnya kelak menatijahkan, menjadikan kita ini merasa betapa hebatnya Allah SWT menciptakan diri kita ini, sehingga kan kita yang berfikir dan melihat diri kita sebagai seorang manusia yang sederhana pada hakikatnya mempunyai elemen-elemen yang kompleks, iaitu hati, akal, fuad, perasaan dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah di dalam jagaan Allah SWT. Lalu kita merasa kebesaran Allah SWT. Lalu kita sebutkan Allahu Akbar. Masya Allah, kan? Kita rasa ya Allah insafnya, betapa hebatnya Allah SWT ciptakan diri kita ni. Bukan setakat yang kita duk tengok fizikal kita hari-hari, tengok depan cermin betulkan tudung, betulkan telekung dan lain sebagainya ni. Bukan itu saja, yang di dalam itu pun sangat luar biasa hebatnya Allah SWT. Itu adalah satu bentuk zikrullah. Jadi rupa-rupanya zikir yang benar-benar dihayati dengan sepenuh jiwa raga kita itu lebih mulia daripada yang hanya ada di lisan untuk mungkin ratusan, mungkin ribuan kali, tetapi hatinya itu agak, orang kata, agak lambat sikit untuk terjentik lah, contohlah, kan, contoh. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk zikrullah. Jadi kita tak boleh kata yang di lisan tu lebih mulia daripada yang di hati, tidak. Tetapi yang dinyatakan ialah tafakur hingga menatijahkan kepada mengingati Allah itu lebih mulia daripada beribadah berterusan. Tetapi tidak semestinya ibadah tersebut dituruti dengan hati yang menjiwai ibadah tersebut. Ya, jadi saya harap saya menjawab soalan tadi. Jadi kita tidak memperlekehkan majlis-majlis zikir, tidak juga kita memperlekehkan majlis-majlis ilmu, terutamanya majlis ilmu yang mendekatkan kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya harap saya menjawab soalan tersebut. Ada lagi 5 minit. Ada apa-apa soalan? Wa iyyakum, Puan Fawaidah. Okey, kita ada lagi 5 minit. Dah habis 1.5 insya-Allah. Ada lagi soalan? Ada 34 orang ya. Okey, ramai juga ni. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, ada lelaki juga, Muhammad Danish. Ahlan wa sahlan. Ni Kak Rahimah dah ada dah ya? Ya, silakan. Saya nak bertanya satu soalan. Sekarang ni musim PDPR kan Ustazah. So ibu bapa banyak lebih banyak berada di rumah lah dengan anak-anak untuk pantau pembelajaran anak-anak dan sebagainya kan. Jadi Ustazah, saya bertanya ni untuk bagi pihak diri saya sendirilah. Terkadang tu emosi tu sukar sikit dikawal bersama dengan anak-anak ni. Maklumlah kadang-kadang sebab kita memikirkan urusan kerja kita di pejabat juga, dalam masa yang sama kena lihat anak-anak juga dengan ragam-ragamnya. Dan macam mana Ustazah saya nak
memastikan emosi saya ni tidak terlalu, maksudnya berlebih-lebih dengan anak-anak, tidak terlalu memarahi mereka. Macam mana Ustazah? Itu saja. Okey, terima kasih Puan Norizawati. Soalan yang menarik. Allah, kita semua mengalami keadaan yang sama sebenarnya. Bagaimana untuk mengawal anak kita yang PDPR. Jadi apa yang sebenarnya apa yang saya perasan lah. Kita terpaksa mula balik daripada zero untuk memahamkan mereka tentang tanggungjawab kita. Dan itu satu kerja yang bukan sekali, bukan dua kali. Walaupun mungkin pada awalnya mereka sudah faham, memahamkan ni maknanya melalui satu proses pengajaran one to one lah, kita direct dengan ke mereka untuk memberitahu tentang tanggungjawab mereka, memberitahu tentang perubahan norma kehidupan baru sekarang ini, bahawa semuanya perlu dijalani dengan online kan, bahawa sebelum ini mereka boleh pergi ke sekolah dan mereka ada environment yang mendukung mereka untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jika mereka tidak melaksanakan tanggungjawab itu, sama ada mereka akan menjadi pelik, menjadi isolated, menjadi tidak diterima oleh community di sekolah, ataupun mereka juga akan ditegur oleh guru. Betul. Tapi sekarang ini keadaan itu semua berubah. Environment guru semuanya berada di rumah. Dan kita terutamanya yang perempuan lah kan, akan menghadapi keadaan ini di depan mata kita bersama dengan pengurusan kerja kita. Jadi apabila kita cuba memahamkan mereka dengan situasi secara spontan, sedikit kita cuba nyatakan, tolonglah masuk kelas, mak ada kerja. Kadang-kadang perkara itu didapati tidak masuk dalam kepala mereka sebab belum disetkan, mind setting tu belum cukup sempurna. Kanak-kanak ni dia perlu mind setting kan, dia perlu dimasukkan, diinstall. Dan lepas kita install tu, kita kena pastikan dia download information yang kita nak bagi dia faham tu, bahawa maklumat yang dia kena faham, dia kena download the fact bahawa sekarang ini dia mempunyai suatu tanggungjawab yang berbeza dengan hari-hari sebelum ini, dan dia tidak boleh meletakkan tanggungjawab hadir kelas dia tu ke atas kita, sebab sebenarnya dia sendiri yang kena menghadirkan diri ke kelas itu. Itu mungkin mengambil satu proses, mungkin sejam, mungkin sejam setengah nak cerita. Kita kena bagi balik briefing from the very beginning. The theory must be there kan. Sebab itu yang kita sebut sebagai peringkat terbawah sekali ilmu itu adalah informasi dulu. Bagi dia information dulu. This is the fact, this is what happened now. Kemudian kita bagi dia knowledge. So since this is what happened now, then you have to behave this and that untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Baru sampai ke knowledge. Tadi information. Lepas tu knowledge. Lepas knowledge barulah di implementation. Maknanya kita channelkan dia supaya dia boleh implementkan knowledge yang dia faham. Walaupun kanak-kanak tapi kita boleh install. Kita cuba je install, dan paling penting doa kepada Allah SWT supaya mereka ini dipelihara oleh Allah SWT dan diberikan panduan hidayah oleh Allah SWT. Kita faham walaupun mereka dah download maklumat yang kita bagi, tapi mereka pun ada nafsu mereka, mereka ada syahwat mereka untuk bermain, untuk bernakal-nakalan, untuk berponteng-pontengan dan ada, kena ingat di samping nafsu syahwat mereka ada juga korin, ada juga syaitan dan pada umur macam ni lah syaitan banyak memberi ilham kepada mereka supaya mereka ini kelak mengikut jalan dan acuan yang dikehendaki oleh syaitan. Tu kita kena sedar hakikat tu. Sehingga kan adalah riwayat yang tak pasti sahih ke tak tentang antara nama-nama jenis jin syaitan yang suka kacau budak ni, ada namanya Ummu Subyan. Spesifik untuk kacau budak kan. Wallahualam betul ke ataupun tidak, tapi kalau tengok pattern dia tu memang budak-budak pattern kenakalan akan ada persamaan kerana modus operandinya pun datang daripada tim yang sama, iaitu tim syaitan iblis ni. Jadi kita sedar hakikat ni semua Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Maknanya kita as a khalifah, as a mother, kita cuba equip perkara ini di samping doa yang berterusan. Doa memang kadang-kadang dah dapat baik dah, sehari dua hari macam dah ikut dah download elok dah kita punya maklumat kan, tapi tiba-tiba hari ketiga lupa lagi. Tapi itu adalah sebahagian bertugas ibu dan sebahagian juga tugas bapa. Alhamdulillah Allah bagi kita nikmat rasa bagaimana mendidik anak mengikut acuan yang kita betul-betul sediakan. Jadi mungkin selama ini kita punya acuan dah tak berapa nak orang kata tak berapa nak solid lagi sebab kita dah bercampur dengan acuan sekolah. Tapi Masya Allah sekarang ni Allah bagi kita peluang untuk kita generate a lot of pahala untuk memastikan bahawa mereka benar-benar lahir mengikut acuan yang baik
yang selama ini kita percaya bahawa kita sudah pun mempunyai ilmu tersebut, ataupun kita percaya kita dah ada ilmu parenting tu, sekarang kita nak tengok implementation dia. Jadi masalah lost control tu tak mungkin sesekali akan lost control. Kita ingat balik Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kuat juga nak sebut astagfirullahaladzim tu sebab marah sangat. Astagfirullahaladzim, urut dah ada. Tapi anak-anak ni dia akan ulang lagi lah. Tapi kita ulang lagi bagi tahu dia, ya, jangan ponteng, buat kerja rumah. Ulang dan doa berterusan. Ini perjuangan kita semua ya Puan Nur Izawati, perjuangan saya juga insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah mendengarlah doa kita pada sesi ini. Kita anggap ni sebagai doa lah. Kita panjatkan pada Allah SWT, moga Allah berikan kita jalan keluar, kekuatan dan juga kelapangan hati pada diri kita dan anak-anak kita. Allah pandu anak-anak kita semuanya agar mereka semua berada di atas jalan yang benar, syiratal mustaqim, dan mereka kelak akan menjadi generasi yang bakal menyumbang kembali kepada masyarakat insya-Allah. Paling seronok sebenarnya ajar Quran. Kalau macam ni saya nampak yang menghafal Quran, yang hafal Quran, yang besar tu tak, yang dah ada disiplin daripada kecilnya dengan Al-Quran, nampak besarnya mereka mempunyai self-disiplin yang baik. Tapi yang kanak-kanak ni, yang sekolah rendah ni kan, kita nampak cabarannya di situ. Mungkin inilah masanya kita masuk ke Quran. Mungkin dengan Quran tu, kelak mereka akan lebih berdisiplin insya-Allah. Wallahualam Puan. Diharap menjawab dan kita harap ni sebagai doa kita jugalah pada Allah supaya kita semua diberikan kemudahan dan kekuatan mendidik mereka. Boleh Puan? Okey, ada satu soalan, last kali kot ya. Dosa tak kalau dalam hati terdetik kalimah Allah sedangkan kita di dalam tandas? Itu terdetik di dalam hati. Macam tadi Ustazah sebutkan, hati ni dia ada proses-proses dia sebelum sampai kepada niat tu. Jadi antaranya lintasan dan lain sebagainya kan. Jadi terdetik ni adalah sejenis lintasan. Jadi lintasan ni selagi mana kita bukan merendahkan nama Allah kan, dia cuma teringat Allah, itu je. Okey, tak apalah dalam bilik air, asalkan jangan dilafazkan pula astagfirullahaladzim dalam bilik air pula, la ilaha illallah dalam bilik air pula. Kadang-kadang ada kanak-kanak yang macam tu, tiba-tiba dia masuk bilik air, dia pergi selawat dalam bilik air kan. Lepas tu kita kata jangan buat macam tu kan, kita memuliakan nama Allah dan Rasulullah. Kenapa selawat dalam bilik air? Rupanya ada jawapan dia, sebab ada echo dalam bilik air itu macam mikrofon. Contoh kan, itulah kanak-kanak. Jadi dia perlukan kepada acuan yang betul, kita yang channelkan balik dan kita yang bentuk semula acuan-acuan tersebut. InsyaAllah kita mintalah kekuatan pada Allah dan kita semua diberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak. Okey, habis saya soalannya, Alhamdulillah. Kita pun dah habis masa sekarang ni. Saya mohon maaf sekiranya ada soalan-soalan yang tidak dapat dijawab dengan baik, tapi saya berdoa mudah-mudahan apa saja kita kongsikan ini ada manfaatnya untuk diri kita, untuk hati kita, untuk akal kita, dan dapat memberikan kita juga kekuatan mental, spiritual, fizikal untuk kita meneruskan lagi cabaran-cabaran hari-hari PDPR ini, hari-hari PKP ini, dan mudah-mudahan semua ini akan berakhir kelak insya-Allah dengan sebaik-baik pengakhiran yang diredai dan diberkati Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.